Maksud keselamatan kanak-kanak beserta prinsip-prinsip keselamatan kanak-kanak di rumah dan di sekolah. Tahukah kamu semua istilah keselamatan? Istilah keselamatan biasanya khusus untuk menghindari keadaan yang akan membawa kemalangan. Kanak-kanak memerlukan pemerhatian yang istimewa dalam aspek keselamatan kerana kesihatan mereka dipengaruhi secara terus oleh persekitaran mereka. Maksud keselamatan kanak-kanak secara dasarnya merujuk kepada perlindungan dan langkah-langkah yang diberi kepada kanak-kanak untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian dan kecederaan. Berikut adalah prinsip-prinsip keselamatan kanak-kanak di rumah dan di sekolah. Terdapat 5 prinsip keselamatan kanak-kanak di rumah dan di sekolah, iaitu yang pertama, bahan permainan mestilah bersaiz besar dan berbujur bulat. Hal ini kerana semakin kecil umur kanak-kanak tersebut, saiz permainan hendaklah semakin besar kerana kanak-kanak ini suka memasukkan permainan ke dalam mulut dan akan menyebabkan mereka tertelan dan terjekik. Permainan juga hendaklah berbujur bulat kerana permainan yang berbujur tajam akan menyebabkan kanak-kanak terluka dan berdarah. Yang kedua ialah pastikan lantai kelas tidak licin. Hal ini kerana kanak-kanak sangat aktif. Mereka suka berlari ke sana dan ke sini, dan rantai yang licin akan menyebabkan mereka tergelincir dan terluka. Yang ketiga ialah ruang dapur adalah tempat larangan. Hal ini kerana di dapur terdapat banyak peralatan tajam seperti pisau, garfu, gunting. Ini akan menyebabkan kanak-kanak terluka kerana kanak-kanak ini dia mempunyai sifat yang ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu perkara yang baru. Yang keempat ialah longkang perlu bertutup. Hal ini kerana longkang merupakan salah satu tempat yang sangat kotor dan mempunyai banyak kuman. Kanak-kanak jika jatuh ke dalam longkang, bukan sahaja luka, mereka juga akan mendapat penyakit kerana terinfeksi daripada kuman-kuman yang berada di longkang. Yang kelima dan yang terakhir ialah kawasan perlu berpagar. Kawasan rumah ataupun di sekolah perlu berpagar kerana kanak-kanak suka meneroka. Mereka akan pergi ke sana dan ke sini tanpa pengetahuan ibu bapa maupun guru-guru. Oleh itu, kawasan sekolah perlulah berpagar untuk mengelakkan kejadian-kejadian buruk berlaku kepada kanak-kanak. Ciri-ciri keselamatan kanak-kanak ada 2, iaitu di taska ataupun di tadika dan juga di rumah. Di taska atau tadika dalam atau luar kawasan taska atau tadika. Keselamatan untuk kanak-kanak perlu mengambil kira kepada ruang, bahan dan alat yang terdapat di sekitar taska atau tadika supaya sebarang kemalangan atau kecederaan dapat diminimumkan, di samping mengajar kanak-kanak self-regulate atau kawalan kendiri melalui persekitaran semula jadi tersebut. Yang pertama, bilik darjah. Mempunyai kawasan yang luas. Guru sentiasa memantau dan mengawasi kanak-kanak ketika mereka bermain di dalam atau di luar taska atau tadika. Kanak-kanak yang terlasak mestilah diberi perhatian yang lebih bagi mengelakkan timbulnya sebarang pergaduhan. Menggunakan kerusi dan meja plastik ringan dan rendah yang sesuai dengan kanak-kanak. Yang kedua, tandas. Jenis tandas mangkuk atau duduk yang kecil dan dilengkapi dengan sinki air. Pergerakan murid ke tandas 4 tahun dan ke bawah haruslah ditemani oleh guru. Manakala budak yang berumur 5 dan 6 tahun, mereka perlu pergi sendiri namun masih lagi dipantau oleh guru. Yang ketiga, bilik mandi. Memasang pelapis lantai bagi mengelakkan licin yang boleh menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak. Memasang shower yang mudah dibuka untuk kanak-kanak serta mempunyai suhu air panas dan juga sejuk. Sabun mandi hendaklah dicampurkan dengan air supaya kanak-kanak tidak menelan semasa mandi. Kedudukan bilik mandi mestilah terletak di antara tandas dan ruang penyimpanan beg serta mempunyai jadual penggunaannya.
Yang keempat, kawalan dapur dan meja makan. Dapur merupakan kawasan larangan bagi kanak-kanak. Mereka tidak dibenarkan untuk masuk ke kawasan dapur kecuali semasa mengambil makanan yang telah disediakan. Memastikan kawasan dapur sentiasa kemas dan tersusun serta tiada banyak peralatan yang berselirak. Memastikan saiz meja dan kerusi makan yang sesuai dengan kanak-kanak. Menyediakan pinggan, mangkuk, sudu dan garfu yang sesuai serta sinki yang rendah untuk kanak-kanak pasturan mereka. Guru mestilah memantau kanak-kanak ketika mereka makan. Yang kelima, lantai kelas. Guru haruslah memastikan lantai kelas berada dalam keadaan bersih dan kering. Hal ini kerana kanak-kanak gemar berlari di dalam kelas mereka. Lantai yang licin boleh mengundang bahaya kepada kanak-kanak. Yang keenam, pintu pagar, taska ataupun tadika. Guru haruslah memastikan pintu pagar utama ditutup mengikut waktu yang ditetapkan. Pintu pagar utama akan ditutup selepas jam 8.30 pagi setiap hari. Ia bagi mengelakkan orang yang tidak dikenali memasuki kawasan taska atau tadiska dan akan membahayakan kanak-kanak. 7. Taman permainan. Kedudukan taman permainan terletak di luar taska ataupun tadika, tetapi masih berada dalam kawasan taska atau tadika. Mempunyai pelapik di keliling taman permainan tersebut supaya tiada kecederaan berlaku. Material yang digunakan hendaklah plastik, ringan, tahan lasak dan selamat untuk kanak-kanak. Guru-guru hendaklah memantau kanak-kanak ketika mereka bermain di taman permainan. Terakhir, tamat waktu persekolahan. Selepas pukul 5, guru dan murid berkumpul di ruang di dalam taska ataupun tadika sementara menunggu ibu bapa mereka untuk sampai. Guru memeriksa dari kelas ke kelas dan memastikan tiada murid yang tercicir. Guru yang bertugas hendaklah memastikan semua murid sudah pun pulang dijemput oleh ibu bapa atau penjaga mereka. Kelewatan ibu bapa atau penjaga untuk mengambil anak di taska ataupun tadika akan dikenakan bayaran RM5 per jam oleh guru yang bertugas. Selesai kanak-kanak pulang, guru yang bertugas tersebut hendaklah memastikan semua suis dan pintu ditutup dan dikunci. Kepentingan keselamatan kanak-kanak di tadika. Pertama adalah untuk membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti secara bebas dan rasa selesa seperti persekitaran yang luas dan selamat. Persekitaran di tadika mestilah luas dan selamat agar kanak-kanak boleh bermain tanpa kerisauan dan berlakunya kecederaan. Yang kedua adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan yang tidak diduga, iaitu dengan memastikan alat permainan di tadika selamat digunakan dan meja kanak-kanak belajar yang berbucu ditukarkan kepada meja yang berbulat agar kanak-kanak tidak melanggar meja dan berlakunya kecederaan. Tiga ialah mengelakkan kanak-kanak daripada sebarang penyakit dengan melakukan sanitize di tadika, iaitu dengan mensanitize alat permainan setelah kanak-kanak bermain sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Yang terakhir ialah untuk mengelakkan berlakunya sebarang kematian di tadika, seperti dengan memasang pagar yang selamat agar kanak-kanak tidak keluar sebarangan ke jalan raya tanpa pengawasan guru, iaitu dengan memasang pagar di sekeliling tadika agar kanak-kanak tidak keluar secara sebarangan ke jalan raya tanpa pengawasan guru. Guru juga harus mengunci pagar tadika setelah kanak-kanak masuk ke dalam tadika dan hanya membuka pagar tadika ketika kanak-kanak ingin pulang setelah ibu bapa mereka sampai di tadika. Langkah-langkah keselamatan di tadika. Pertama, susun atur ruang pembelajaran dalam bilik darjah. Pembagian ruang mestilah seimbang supaya susun atur perabot tidak serabut dan memudahkan pergerakan murid supaya traffic flow dalam kelas berjalan lancar. Susun atur perabot tidak melindungi pandangan guru untuk melihat pergerakan murid. Pastikan peralatan yang membahayakan seperti gunting disimpan di tempat yang selamat dan tidak disentuh oleh kanak-kanak. Peralatan elektrik ditutup selepas digunakan seperti contohnya TV. Lepas digunakan, tutup switchnya.
Pastikan jeriji besi sentiasa tutup supaya kanak-kanak tidak keluar daripada bilik darjah. Pastikan lantai sentiasa kering supaya kanak-kanak tidak tergelincir atau terjatuh. Pastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap untuk memudahkan jikalau kanak-kanak tercedera. Pastikan alat pemadam api dalam keadaan baik. Pelang kebakaran perlu ada dan diberi latihan kepada murid. Yang kedua, kawasan bilik penyediaan makanan. Peralatan tajam perlu disimpan di tempat selamat supaya kanak-kanak tidak menyentuhnya. Jika mereka ke dapur atau sebagainya, peralatan elektrik sentiasa ditutup selepas digunakan dan diletakkan di tempat yang selamat. Lantai dapur harus sentiasa kering dan tabung gas sentiasa dalam keadaan baik. Akhir sekali, di kawasan bilik darjah, lantai bilik air dalam keadaan selamat untuk digunakan supaya kanak-kanak tidak terjatuh atau sebagainya di dalam tandas jikalau mereka pergi ke tandas.